Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin pagi 28 Julai anda bersama saya Fatin Hanwar Yusof. Tajuk utama pagi ini. Malaysia Turki sepakat kongsi teknologi ketenteraan. Kedah muncul juara Piala FA edisi ke-30. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Turki menawarkan kepakaran teknologi ketenteraan untuk dikongsi bersama dengan Malaysia. Itu antara kejayaan besar yang dicapai hasil pertemuan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sempena lawatan rasmi 4 harinya ke Turki yang berakhir semalam. Tun Dr. Mahathir, tidak semua negara sedia berkongsi kepakaran yang mereka ada, namun hubungan baik Malaysia-Turki membolehkan kerjasama berkenaan akan tercapai. Biasanya syarikat-syarikat yang mempunyai teknologi yang canggih tidak sanggup untuk mendedahkan kebolehan mereka. Tetapi di sini mereka sanggup mengambil engineer kita untuk bersama-sama dengan mereka dalam berbagai bidang termasuk design, manufacture, testing dan sebagainya. Tun Dr. Mahathir berkata demikian pada sidang media hari terakhir lawatan rasminya ke Turki. Hari kedua lawatannya ketika berada di Ankara, Tun Dr. Mahathir telah dijemput untuk melihat sendiri teknologi aero angkasa yang dibangunkan sebuah syarikat gergasi negara ini, Turkish Aviation Industries (TAI). Susulan lawatan itu ketika perbincangan empat mata dengan Erdogan, kedua-dua pemimpin bersetuju untuk menjalinkan kerjasama melibatkan perkongsian teknologi. Antara kepakaran TAI ialah pembuatan helikopter, pesawat tempur, peralatan komunikasi satelit serta pesawat tanpa pemandu UAV. Ketika ini TAI mempunyai 10,000 kaki tangan termasuk 4,000 jurutera pesawat dan selebihnya kaki tangan sokongan. Sebanyak 35 juta ringgit diluluskan oleh kerajaan untuk kerja-kerja menarik taraf Pusat Tahfiz Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Muhammad Nordin Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi membina pusat akademik dan menambah jumlah asrama. Dan ketika ini, bila permintaan adalah sekitar 4,000 orang setiap tahun dan kita tidak dapat nak menunaikan semua permintaan tersebut, di mana lebih kurang 250 orang sahaja. Jadi dengan adanya kemudahan tambahan ini, insyaAllah akan dapat menambah lagi lebih kurang 300 orang pelajar tahfiz pada setiap masa, setiap sesi. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Darul Quran berkata kira-kira kerja-kerja menaik taraf akan dimulakan tahun depan dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Pada masa ini, 1,000 pelajar tahfiz disediakan kemudahan asrama. Datuk Muhammad Nordin ditemui pada Majlis Istiadat Convocation Darul Quran JAKIM kali ke-28 semalam. Laporan awal mengenai keputusan ujian forensik terhadap 12 mayat orang asli dari kampung Kuala Kuh, Gua Musang, Kelantan dijangka siap minggu depan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, sebaik mendapat laporan itu, beliau akan bertemu dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail untuk sesi penerangan mengenainya. Katanya laporan penuh hanya akan dapat disiapkan apabila KKM menerima keputusan DNA daripada 12 mayat itu, keputusan ujian toksikologi dan logam berat daripada 8 mayat serta keputusan entomologi daripada 10 mayat. Baru-baru ini dilaporkan berkata 12 kematian orang asli batik di kampung Kuala Kuh yang meninggal dunia secara misteri antara 2 Mei dan 7 Jun belum dapat diketahui sehingga keputusan ujian toksikologi, logam berat dan entomologi diperoleh. Setakat ini hanya 3 daripada 15 kes kematian itu disahkan akibat demam campak.
Lebih 3,000 pelajar sekolah di Pasir Gudang yang terjejas akibat insiden sesak nafas dan muntah-muntah susulan kes pencemaran udara di kawasan itu bulan lepas menerima sokongan psikologi dan trauma setakat ini. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Salihuddin Abdul Aziz berkata pelajar berkenaan melibatkan 50 sekolah di sekitar Pasir Gudang termasuk sekolah yang awal terjejas iaitu Sekolah Agama Taman Mawar. Jelasnya pelajar itu menerima sokongan psikologi dari pakar unit 5 hospital termasuk Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Dr. Salihuddin berkata antara kaedah rawatan yang diberikan kepada kesemua pelajar berkenaan adalah aktiviti interaktif dan kaedah mengatasi trauma. Beliau berkata sokongan psikologi itu merupakan usaha berterusan pihaknya semenjak insiden pencemaran sisa kimia di Sungai Kim Kim Mac lalu. Kerajaan negeri digesa mengambil serius langkah mengatasi isu pencemaran sungai kerana perubahan cuaca tidak menentu kini memungkinkan negara mengalami musim kemarau berpanjangan pada masa depan. Menteri Air Tanah dan Sumber Asli Dr. A. Xavier Jayakumar berkata ini kerana isu pencemaran sungai bukan perkara baru namun jika ia masih tidak diendahkan, negara bakal berhadapan masalah kekurangan sumber air bersih. Dr. Xavier menegaskan perancangan teliti harus dimulakan segera dengan memberi keutamaan kepada usaha memelihara sungai yang paling tercemar terlebih dahulu. Tambah beliau, kempen sayangi sungai akan terus dipergiatkan selain memupuk kerjasama dengan pihak termasuk penduduk supaya mematuhi peraturan memelihara sungai yang dikuatkuasakan kini. Justru kementeriannya juga akan menjalankan kajian sepenuhnya berkaitan sungai dan pencemaran yang mana dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 dan satu peruntukan untuk memelihara sungai termasuk penghasilan air terawat dan air mentah dirancang untuk disediakan. Seorang remaja lelaki lemas ketika mandi di air terjun Taka Melul, Seramat, Johor, manakala dua rakannya diselamatkan orang awam. Kejadian berlaku lewat petang semalam selepas mangsa datang ke dusun datuknya di kawasan berhampiran untuk makan durian. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Lapis Muhammad Apandi Khalid berkata 8 anggota bersama sebuah jentera dikejarkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kejadian itu pada jam 5.31 petang semalam. Setibanya pasukan bomba di tempat kejadian, mangsa yang lemas yang sudah ditemui oleh orang awam sebelum diserahkan kepada pihak polis serta pegawai kesihatan untuk mengesahkan kematian. Mangsa yang lemas dikenali sebagai Muhammad Daniel Muhammad Yusli Zain 16 tahun. Difahamkan mangsa bersama 5 rakan lain berusia antara 16 dan 17 tahun datang ke kawasan air terjun itu dengan menaiki motosikal untuk makan durian di dusun datuknya di Kampung Tenang Lapis sebelum beredar ke tempat air terjun itu yang terletak kira-kira 2 km dari dusun berkenaan. Kuala Lumpur Metro Group bakal membina Lexis Hibiscus 2 di Port Dickson. Pembinaan Lexis Hibiscus 2 ini adalah suatu kerjasama bersama Perbadanan Menteri Besar MBI. Lexis Hibiscus 2 ini dijadualkan siap sepenuhnya pada tahun 2024 dengan bertarafkan 5 bintang dan dijangka mencatatkan nilai pembangunan kasar sebanyak RM500 juta. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata menerusi perjanjian ini MBI akan mendapatkan keuntungan sebanyak 20% dari hasil jualan bersih keuntungan tahunan. Kita dapat equity sebanyak 20% pegangan equity dalam SPV dalam tempoh 15 tahun. Di samping itu juga kita mendapat goodwill untuk fasa dibayar 4 fasa. Lepas tu keuntungan daripada jualan unit kita juga dapat. Kalau dulu tak dapat, sekarang kita dapat. Keuntungan daripada operasi hotel dulu kita tak dapat langsung, tapi lepas ini kita akan dapat. Dan kita telah tetapkan dan kita insya-Allah kita akan mendapat keuntungan ini dan kita akan balikkan kepada rakyat di Negeri Sembilan. Sementara itu, di dalam sidang media yang sama, Ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memuji langkah yang diambil oleh MBI bagi membangunkan Lexis Hibiscus 2 ini apabila sistem marine dan penduduk setempat turut diambil kira. Dulu ini tidak diambil kira. Jadi walaupun kampung ini kecil, sekitar 42 nelayan dan maknanya 42 keluarga, tapi jaminan jati keselamatan mereka, ganti rugi sepanjang projek dijalankan dan unjuran keuntungan
Dan ini akan di atas kelolaan Menteri Besar dan pegawai supaya peruntukan kewangan itu tidak one off, ya. Selain daripada bulanan, melalui yayasan supaya dapat menjamin pendidikan mereka, masa depan mereka, perumahan mereka, keselesaan mereka termasuk pekerjaan. Dan saya bangga ucap terima kasih kepada Menteri Besar dan KL Metro Tok Lau kerana ini menunjukkan di antara lain satu contoh yang baik. Kalau kerajaan itu bersih dan tegas, kita boleh dapat pulangan yang baik. Dengan terbina Lexis Hibiscus 2 ini nanti dijangkakan akan menarik hampir 400,000 pelancong datang ke Port Dickson dan bakal menjana pendapatan pelancong sebanyak 240 juta ringgit setahun. Terdahulu, majlis menandatangani perjanjian di antara MBI diwakili Datuk Seri Aminuddin, manakala KL Metro Group diwakili pengarah urusannya Datuk Low Takfat. Seramai 70 mahasiswa Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi Barat UiTM Shah Alam berjaya menghasilkan mural memaparkan tempat bersejarah di Klang yang menghiasi dinding blok CGM Klang baru-baru ini. Dekan fakulti itu, Profesor Dr. Ruslan Abdul Rahim berkata projek yang mengambil masa lebih setahun itu bermula sejak Februari tahun lalu. Ini adalah kerjasama UiTM GM Klang dan Majlis Perbandaran Klang MPK. Mural sepanjang kira-kira 76.2 meter itu dihasilkan sendiri mahasiswa Jabatan Seni Reka Perindustrian dengan bimbingan 5 pensyarah selaku penasihat projek. Jadi apa yang tuan-tuan perempuan lihat di sini daripada starting di sebelah sana sehingga ujung sini, dua-dua belah digunakan mana dinding. Jadi kita tak katakan hanya dinding yang kosong sajalah. Sebenarnya ada message yang kita cuba sampaikan dan juga ini satu kata orang tu satu projek yang berjaya lah pada. Basically kita dekat sini kita punya tema ialah heritage, Klang Heritage. So kita terapkan dalam mural kita, design-design kita apa budaya orang Klang sendiri, apa culture dia, macam mana gaya hidup. So inilah hasil dia. Perasmian lukisan mural diberi nama Heritage Explore itu dirasmikan yang di-Pertua MPK Datuk Muhammad Yazid Bidin, turut hadir pengarah urusan GM Klang Datuk Lim Seng Kop. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam kewangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bersua kembali, polis Rusia menahan kira-kira 300 penunjuk perasaan yang mengadakan bantahan di Moskow bagi menuntut pilihan raya tempatan yang bebas dan adil. Tunjuk perasaan diadakan selepas pihak berkuasa enggan membenarkan calon pembangkang dan bebas bertanding dalam pilihan raya Majlis Perbandaran Moskow yang bakal diadakan pada September. Bantahan diadakan di luar bangunan Majlis Perbandaran Moskow. Terdahulu beberapa pemimpin pembangkang dan calon bebas turut ditahan dalam serbuan ke atas ibu pejabat parti pembangkang dan kediaman calon. Pada minggu lalu, kira-kira 22,000 penunjuk perasaan terbabit dalam bantahan di Moskow, iaitu yang terbesar dianjur pada tahun ini. Pengkritik Presiden Vladimir Putin dan Alexei Navalny turut dipenjara selama 30 hari kerana menganjurkan demonstrasi berkenaan. Polis Hong Kong melepaskan gas pemedih mata untuk meleraikan penunjuk perasaan yang mengadakan perhimpunan di sebuah bandar berdekatan dengan sempadan China. Ribuan penduduk Hong Kong yang menyertai perhimpunan itu bagi membantah penglibatan kumpulan kongsi gelap dalam bantahan pada hujung minggu lalu. Perhimpunan yang diadakan di bandar Yung Long semalam tidak mendapat kebenaran polis. Bantahan yang bermula secara aman bagaimanapun bertukar ganas apabila penunjuk perasaan menuduh polis melindungi kumpulan kongsi gelap dan membaling objek ke arah anggota pasukan keselamatan. Sebuah van polis yang membawa anggota polis juga dikepung dan diconteng dengan grafiti. Dalam kejadian Ahad lalu, sekumpulan lelaki berkemeja putih yang bersenjatakan batang besi dan baton menyerang penunjuk perasaan anti kerajaan sehingga mencederakan 45 orang di bandar Yuen Long. Serangan itu mencetuskan kemarahan orang ramai. Polis dikritik kerana lambat bertindak balas terhadap kekerasan yang berlaku. Setakat ini, polis telah menahan 12 suspek berhubung keganasan pada Ahad lalu. 9 daripadanya disyaki mempunyai kaitan dengan kongsi gelap. Operasi menyelamat mangsa diteruskan berikutan gempa bumi yang menggegarkan Kepulauan Batanes di Filipina semalam. Sebelum ini, 8 orang dilaporkan maut dan 100 yang lain cedera apabila 2 gempa bumi melanda kepulauan yang terletak di utara Pulau Luzon. Pasukan penyelamat bergegas ke kawasan Teluk Jejas untuk menyelamatkan mangsa yang kebanyakannya terperangkap di bawah runtuhan. Menurut pihak berkuasa, 2 bayi antara mangsa yang terkorban dalam bencana itu.
Bandar If Bayat yang mempunyai jumlah penduduk hampir 3,000 orang antara kawasan yang teruk terjejas. Puluhan kediaman dan sebuah bangunan sekolah 2 tingkat turut mengalami kerosakan. Sekurang-kurangnya 3 gegaran susulan berlaku yang mengakibatkan orang ramai terus berada di kawasan lapang. Di India, helikopter tentera dan bot pasukan tindak balas bencana nasional NDRF dikerahkan untuk menyelamatkan kira-kira 800 penumpang yang terperangkap di dalam sebuah kereta api akibat banjir berhampiran Mumbai. Mangsa yang diselamatkan termasuk 8 wanita hamil. Perkhidmatan kereta api Mahalakshmi Express yang menuju ke Kolhapur terkandas kira-kira 60 km dari Mumbai selepas hujan lebat mengakibatkan landasan ditenggelami air. Sebuah kemah sementara juga didirikan di lokasi kejadian untuk menempatkan penumpang yang diselamatkan. Penumpang kemudian meneruskan perjalanan ke destinasi mereka dengan menggunakan perkhidmatan kereta api bantuan khas. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dalam laporan sukan, Kedah muncul pemenang Piala FA 2019 selepas mengecewakan Perak 1-0 di dalam perlawanan akhir di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Jaringan tunggal pemisah kedua-dua pasukan jaringkan pemain gantian Muhammad Fazrul Daniel Muhammad Nizam pada minit ke-105 permainan selepas kedudukan 0-0 memaksa perlawanan diheret ke masa tambahan. Stadium Nasional Bukit Jalil menjadi venue pertembungan kemuncak Piala FA 2019 Perak dan Kedah. Sebaik sepak mula, lebih 80,000 penyokong yang hadir disajikan dengan serangan-serangan mencemaskan dari Perak. The Boss Gorers nyata pantas menyuaikan diri dengan penguasaan padang berbanding Kedah, namun gagal memanfaatkan kesempatan yang dihidang untuk menghasilkan gol. Selepas 15 paruh masa kedua bersambung, barulah barisan Lang Merah tampil mengancam gawang Perak. Beberapa percubaan mereka juga gagal menemui sasaran, memaksa penjaga gol Perak Muhammad Hafizul Hakim Khairul Nizam Joti bekerja keras mempertahankan gawang. Saling mencipta peluang selepas itu, perlawanan akhirnya disambung ke masa tambahan bagi mencari pemenang. Situasi sukar dialami Perak selepas pengadil jemputan dari Jepun Okabe Takuto melayangkan kad kuning kedua kepada Muhammad Amirul Azhan Aznam di penghujung permainan. Kekurangan pemain berbanding Kedah membuka ruang lawan terus menekan Perak. Hasilnya pemain gantian Muhammad Fazrul Daniel Muhammad Nizam menolak masuk hantaran lintang pada minit ke-104 iaitu kira-kira seminit selepas dimasukkan. Perak mencuba sedaya upaya untuk bangkit mengubah keputusan namun tidak berjaya menewaskan penjaga gol Kedah Muhammad Ifwad Akmal Cik Kasim yang cemerlang menangkis serangan. Kedudukan 1-0 kekal hingga whistle penamat ditiup sekaligus disambut penuh ceria kem Kedah. Ditabal selaku juara Piala FA edisi ke-30, Lang Merah mengumpul gelaran ke-5 sejak 1990 dan berkongsi pencapaian terbanyak bersama-sama Selangor. Alhamdulillah kita dapat menang Piala FA ini. Bukan senang. Tim Perak adalah tim yang hebat dan banyak player yang experience dan coaches. So the most important pada saya rezeki players. Hari ini diorang main bermati-matian, bersungguh-sungguhan. Players macam Badrul, yang ada rest semua. So alhamdulillah, tahniah untuk mereka semua untuk mendapatkan piala ini. Yeah, like you said, listen, it was a very good game. Both teams played attacking football, and it was a bit of pity that it rained and the pitch was very soggy and moist. And but having said that, I'm very proud of my players. For 90 minutes, they did a very good job, and the sending off, that was a bit of a letdown, to be honest. But we created so many chances. If we had scored 2 or 3. Beralih ke perkembangan jelajah berbasikal Tour de France 2019, pelumba Ineos Egan Bernal hampir pasti akan dinobatkan sebagai juara Tour de France 2019 selepas pelumba kelahiran Colombia itu masih mengekalkan jersey kuning pendahulu selepas tamat peringkat ke-20 semalam. Peringkat ke-20 dari Albertville menuju ke Val Thorens benar-benar menguji kekuatan kayuhan pelumba di kawasan pergunungan. Perlumbaan yang sepatutnya sejauh 71 km itu dipendekkan kepada 59.5 km kerana tanah runtuh yang menutupi laluan perlumbaan. Biarpun begitu, pelumba Bahrain Merida Vincenzo Nibali muncul juara peringkat ke-20 itu selepas mencatat masa terpantas 1 jam 51 minit 53 saat.
Sementara Bernal mengakhiri peringkat itu di tempat keempat dengan 1 jam 52 minit 10 saat. Bagaimanapun, keputusan itu memadai untuk dia hampir pasti dinobatkan sebagai juara dengan peringkat terakhir sejauh 128 km berlangsung hari ini. Sekian Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Buletin TV3. Saya Fatin Hamimah Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.